Okey, seterusnya para penonton semua suka untuk saya ingatkan kepada anda semua hari ini 15 Oktober merupakan tarikh sambutan Hari Tongkat Putih sedunia, iaitu yang akan disambut pada 15 Oktober setiap tahun, dan antara tema yang diangkat untuk tahun ini adalah rapatkan jurang accessibility fizikal seantero Malaysia. Itu antara tema yang dibawakan di Malaysia khususnya untuk tahun ini. Dan selanjutnya juga kita ingin berbicara berkenaan dengan Prabelanjawan 2025 daya saing OKU dalam kemajuan pembangunan negara. Seperti mana yang kita tahu, antara aspek penting yang boleh menyokong kemampanan OKU adalah termasuk bangunan kerjaya, accessibility, hak kesamarataan dan sebagainya. Dan bagi Belanjawan 2024, kerajaan menyatakan aspirasi bagi meningkatkan kesejahteraan OKU dan sebanyak 1.2 bilion bagi tujuan untuk pelaksanaan program berteraskan OKU, menyalurkan pelbagai bantuan dan juga antara pelbagai lagi inisiatif lain. Dan selanjutnya juga kita ingin membincangkan berkenaan dengan perkara ini. Bersama dengan saya di studio, saya kenalkan iaitu Dr. Ahmad Syamsuddin Mohamad selaku Ketua Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Sofia dan para penonton semua. Okey, jadi doktor, bila kita bercakap berkenaan dengan perkara ini dan sebagai permulaannya lah pendapat doktor berkenaan dengan bagaimana beliau OKU khususnya tidak rasa terpinggir dalam usaha untuk membantu menaik taraf hidup ekonomi mereka. Seperti mana yang kita tahu, ada juga golongan OKU yang telah pun memaparkan kejayaan khususnya daripada rakyat Malaysia sendiri. Jadi pendapat doktor secara permulaannya berkenaan perkara ini. Silakan. Okay, terima kasih Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Sebelum saya menjawab soalan, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Tongkat Putih Antarabangsa tahun 2024 yang disambut pada 15 Oktober setiap tahun. Jadi berbalik kepada soalan Sofia, bila kita bercakap tentang Hari Tongkat Putih, dia juga signifikan dengan belanjawan, signifikan dengan pekerjaan, pendidikan, kerana tongkat putih itu untuk OKU penglihatan khususnya itu adalah simbol kemandirian OKU penglihatan. Dan untuk OKU pekerjaan ataupun pendidikan itu adalah bagi membantu mereka untuk hidup berdikari. Jadi merujuk kepada soalan tadi, dalam sektor ekonomi bagi membolehkan OKU khususnya golongan belia merasa impak inisiatif yang diberikan oleh kerajaan, impak tersebut perlulah inklusif. Jadi dia perlu merangkumi semua, kerana OKU ni terdiri daripada, kalau di Malaysia kita ada 7 kategori. Penglihatan, pendengaran, fizikal, pembelajaran, pertuturan, mental dan pelbagai. Jadi setiap kategori ini mempunyai keperluannya yang tersendiri. Jadi inisiatif ekonomi itu perlulah inklusif dan juga dia hanya bukan sahaja sekadar nombor atau angka, tetapi ianya perlulah memberi impak langsung kepada golongan sasar. Kalau dikatakan 1.2 bilion dan sebagainya, sejauh mana angka tersebut benar-benar memberi impak kepada golongan OKU. Ya, itu dia. Jadi mukadimahnya doktor sebagai permulaan untuk kita memahami dan juga ialah untuk kita memastikan bahawa peruntukan yang diberikan itu selaras dan juga untuk memastikan akses kepada golongan kurang upaya ini diberikan sebaik mungkin. Dan bila bercakap berkenaan dengan perkara ini, antara menjadi tumpuan kita juga adalah berkenaan dengan diskriminasi terhadap graduan orang kurang upaya OKU dalam proses penerimaan pekerjaan adalah satu antara perkara yang cukup seriuslah juga doktor berkaitan dengan perkara ini, dan ia melibatkan hak asasi manusia. Apa antara faktor-faktor yang menyebabkan majikan kurang untuk mengambil graduan OKU untuk bekerja, sedangkan seperti mana yang kita tahu mereka fit untuk bekerja, fit to work. Mungkin ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang membolehkan dan membenarkan, tetapi diskriminasi ini seringkali berlaku, doktor. Pendapat doktor? Ya, diskriminasi ini adalah halangan sikap. Dan kalau kita lihat maksud orang kurang upaya itu, kurang upaya itu bukan pada orangnya, tetapi kecacatan itu pada orang. Tetapi
orang yang mempunyai kecacatan tu menjadi kurang upaya apabila terdapat halangan. Okey, diskriminasi ini adalah satu halangannya lah. Betul. Jadi halangan sikap. Jadi contohnya bila ada diskriminasi ataupun halangan sikap, orang yang tidak membenarkan, tidak memberi peluang yang sama rata, jadi memang peluang untuk OKU itu akan secara automatiknya akan tertutup. Sebab halangan sikap ni adalah yang paling besar sebenarnya. Dia halangan lain, ada halangan fizikal, halangan polisi, halangan komunikasi. Tapi kalau sikap itu ditambah baik, halangan-halangan lain tu boleh dipecahkan kerana yang mewujudkan halangan fizikal itu adalah manusia. Yang boleh memecahkan halangan komunikasi itu adalah manusia. Betul. Polisi itu adalah manusia yang buat. Jadi kalau manusia mempunyai sikap yang positif, majikan mempunyai sikap yang positif, halangan itu akan dapat dipecahkan. Saya ingin bagi satu contohlah. Saya di Universiti Melaya sebagai ketua jabatan, saya di bawah pasukan pengurusan di fakulti. Saya diberi kepercayaan oleh pengurusan universiti untuk menjawat jawatan sebagai ketua jabatan. Saya memimpin rakan-rakan saya di jabatan, ke pensyarah-pensyarah lain, ada yang profesor madya, lebih kurang 18 orang. Jadi itu adalah sikap positif pengurusan universiti yang memecahkan halangan supaya saya juga boleh berkembang dalam kerjaya saya. Betul. Diskriminasi dan juga stigma itu perlu dihapuskan untuk memberi peluang khususnya kepada golongan OKU untuk mendapat kejayaan. Kalau kita lihat seperti mana yang saya kongsikan tadi, ramai sebenarnya antara golongan OKU ada di antara yang berjaya jugalah kan. Antaranya seperti mana yang kita tahu iaitu Syukur iaitu insan yang walaupun diuji dengan sebegitu namun kejayaan beliau tak dapat dinafikan. Ya, betul. Ramai lagi antara nama-nama yang lainlah yang turut menghasilkan dan juga membuahkan kejayaan seperti mana yang berada di sebelah saya juga, Doktor. Antara insan-insan yang berjaya. Alhamdulillah. Kejayaan itu bukan kerana OKU itu sahaja, tetapi persekitarannya yang menyokong. Betul. Kalau dia sahaja yang berusaha, bermati-matian, tapi persekitarannya tidak menyokong, dia tidak akan berjaya. Yes. Jadi perlu untuk sokongan orang ramai. Keluarga, rakan-rakan, masyarakat juga perlu untuk memberikan sokongan dan juga majikan. Betul-betul, Doktor. Antara yang lain juga, kalau kita lihat, apa lagi antara perkara yang mungkin dari segi infrastruktur dan juga perkhidmatan awam di negara kita yang perlu untuk ditambah baik, mungkin bagi lagi mesra untuk OKU khususnya. Apa lagi menurut pandangan doktor lah? Ya, kalau bercakap dari segi infrastruktur, ini adalah berkaitan dengan halangan persekitaran. Jadi sebenarnya kita telah mempunyai standard Malaysia 1184 yang menggariskan bagaimana infrastruktur itu perlu dibina. Bagaimana ramp untuk OKU berkursi roda, bagaimana guiding block ataupun tactile block untuk OKU penglihatan perlu dibina, dan bagaimana lift perlu bersuara, mempunyai braille dan sebagainya. Jadi kalau standard itu dipatuhi, ianya akan menjadikan persekitaran itu accessible dan inklusif. Jadi tidak ada orang yang OKU lah di situ apabila persekitaran tu bebas halangan dan inklusif. Jadi itu adalah penting. Dan persekitaran bebas halangan ini bukan untuk OKU saja. Semua orang boleh memanfaatkannya. Kalau lift bersuara, kalau ada tanjakan, contohnya ramp, orang-orang lain juga boleh digunakan. Bukan ini saya tak boleh guna kalau buat ni untuk OKU saja. Kerana ini adalah inklusif adalah untuk semua. Untuk semua. Jadi mesra untuk semua lah, bukan sekadar untuk OKU saja. Jadi bila dijadikan benda tu fasiliti itu bebas halangan, dia adalah untuk semua. Ya, dan kemudahan itu turut digunakan oleh golongan OKU khususnya, dan mudahkanlah urusan untuk mencari rezeki, urusan keluar untuk jadi mereka akan menjadi produktif dan boleh menyumbang kepada negara sama seperti orang lain. Ya, betul. Itu antara perkara yang cukup penting. Dan akhir kata, mungkin sedikitlah harapan dan juga kata-kata daripada doktor sendiri kepada khususnya golongan OKU untuk tidak putus harapan, kerana sebenarnya ada banyak je cara dan juga peluang yang boleh diberikan. Cuma kita perlu perlu menyuarakan, dan juga antara yang paling penting seperti mana yang doktor jelaskan tadi, stigma dan juga
diskriminasi ini perlu untuk kita hapuskan berkenaan dengan perkara tersebut, dan sedikit harapan berkenaan dengan Belanjawan 2025 yang akan dibentangkan nanti. Mungkin ada sedikit harapan yang ingin diselitkan, Doktor. Jadi kita sambut banyak benda. Ini Hari Tongkat Putih. Nanti kita belanjawan. Macam itulah kerja-kerja harian kan. Banyak kita lakukan sehari-harian. Betul. Jadi sempena Hari Tongkat Putih, sempena Belanjawan 2025, saya mengharapkan pembangunan yang inklusif untuk OKU, menjadikan persekitaran di negara kita bebas halangan, dan ianya inisiatif ini bukan sahaja di satu kementerian saja. Kalau sebelum ni kalau cakap tentang OKU selalu kata Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Tapi sebenarnya OKU juga perlu mengikuti di sektor-sektor lain. Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kesihatan, Kementerian Kesihatan, perkhidmatan kewangan yang inklusif, Kementerian Kewangan dan sebagainya. Jadi semua pihak perlu memainkan peranan dalam memastikan OKU juga mampu berdaya saing dan menyumbang kepada pembangunan negara. Dan OKU juga perlu berusaha bersungguh-sungguh melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran supaya ianya boleh dimanfaatkan oleh majikan di luar sana. Jadi kita nak OKU semua berdikari, mampu menyumbang, mampu membayar cukai. Betul. Tak ada jadi yang mustahil. menjadi warga negara yang berguna. Memang tak mustahil. Ramai OKU yang membayar cukai. Okey, itu dia. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Ahmad Samsuri Mohamad, Ketua Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Terima kasih, Ya, Doktor. sama-sama. Doktor juga merupakan antara contoh yang cukup baik. Dapat memberi inspirasi khususnya bagi golongan OKU. Kalau jelah doktor boleh berjaya sehingga ke tahap ini, insya-Allah pastinya rakan-rakan kita di luar sana juga dapat berjaya satu hari nanti. Insya-Allah. Baik, terima kasih sekali lagi, Doktor. Ya, okey. Itu dia antara luahan hati juga berkenaan dengan Belanjawan 2025 yang mungkin akan didengar, insya-Allah akan ditambah baik dari segi fasiliti dan sebagainya untuk kemudahan, bukan sahaja seperti mana yang dikongsikan oleh doktor tadi, bukan sahaja kegunaan untuk OKU tetapi untuk kita semua. Baik.